kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, seorang ulama yang cukup agung, seorang ulama yang cukup terkenal. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang alim dalam bermacam-macam bidang. Di antaranya alim dalam bidang ilmu hadis, alim dalam bidang ilmu fiqh, alim dalam bidang ilmu lughah. Itu Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada kita masuk baca kitab ni, hamba nak cerita sedikit tentang Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang mana dia dilahirkan pada tahun 631 Hijrah. Dia mati pada tahun 676 Hijrah. Umur dia lebih kurang dalam 45 tahun sahaja. Lahir dari 631 Hijrah, mati pada tahun 676 Hijrah. 45 tahun. 45 tahun tu kira dengan tahun Hijriyah. Tapi kalau kita kira dengan tahun Masihiyah macam kita ni, dia jadi 45 tahun. Mungkin 43 tahun setengah je lebih kurang. Macam kita ni kan, dia sebab dia ada perbezaan di antara tahun Islam dengan tahun Masihiyah. Kita ni umur berapa? 60. 60 tu kira tahun Masihiyah. Tapi kalau kira tahun Hijriyah jadi 62 dah. Jangan main. Atas 30 tahun setahun tak ada. Jadi kalau kira dengan tahun Masihiyah, Imam Nawawi mungkin dalam umur dia 43 tahun setengah gitu je lebih kurang. Lebih kurang 44 tahun gitu je lah lebih kurang. Allahu Rabbi. Dalam umur yang singkat saja Allah Ta'ala bagi kepada dia, tapi dia meninggal ilmu ataupun sumbangan dia terhadap agama memang cukup banyak. Karangan-karangan dia diguna pakai dalam bidang hadisnya, dalam bidang fiqhnya, dalam bidang lughahnya, memang cukup hebat Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ulama menyebut tidak ada kitab yang tersebar di atas dunia nak banding dengan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sehingga kan dia buku yang paling banyak sekali dicetak adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah yang paling banyak sekali dicetak. Selepas daripada Al-Quranul Karim adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihinnya, kitab Hadis 40-nya, kitab Al-Azkarnya, memang cukup hebat Imam Nawawi. Sehingga kan ulama melihat bahawasanya tersebarnya kitab Imam Nawawi menunjuk bahawasanya tanda penerimaan daripada Allah terhadap apa yang dibuat oleh Imam Nawawi. Ini menunjuk bahawasanya tingginya keikhlasan Imam Nawawi di dalam menyebar ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan bahawasanya kitab dia mempunyai keberkatan. Siapa ke orang pakai duk ambil kitab dia, duk guna tengok, duk kaji kitab dia. Allah Rabbi. Itu Imam Nawawi. Itu secara ringkas lah. Dia Imam Nawawi ni, nama dia sebenarnya bukan Nawawi. Kita sebut Imam Nawawi, kita ingat nama dia Nawawi. Tapi mungkin sebahagian daripada kita yang biasa belajar dah, dia tahulah Nawawi bukan nama. Nawawi adalah nisbah kepada tempat. Nisbah kepada tempat. Nawawi adalah nisbah kepada kampung ataupun daerah Nawa. Satu daerah di negara Syria. Di antara daerah yang cukup teruklah sekarang ni berlaku peperangan adalah daerah Nawa. Sampai ke kubur Imam Nawawi sendiri dibom sekarang ni. Nak marah sangat ke kubur Imam Nawawi. Geng-geng ekstrim ni lah. Habis hacur kubur Imam Nawawi. Baik. Jadi Nawawi itu adalah nisbah kepada kampung Nawa. Atau asal makna Nawawi. Nama dia adalah Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Baik, tapi bukanlah satu kesalahan kita letak nama anak Nawawi, bukan satu kesalahan. Cuma kita kena tahu bahawasanya Nawawi bukan nama, bukan nisbah kepada tempat. Contoh kita kata orang Gelung Bila. Okey, Gelung Bila. Kita nak nisbah kepada Gelung Bila dia, kata nama dia Abdullah. Nisbah kepada Gelung Bila. Okey, Gelung Bila dia ada dua kalimah. Biasanya dia ambil kalimah yang kedua. Kalau ada dua kalimah, ambil kalimah yang kedua. Abdullah Al-Bilali. Mana Al-Bilali? Orang Gelung Bila. Jadi saya Gelung Bila boleh kata Al-Bilali bah ni. Atau Al-Bilali belaka. Tak ada masalah, boleh nisbah. Macam ke ada kan Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri. Kita ingat At-Takiri, orang tak tahu At-Takiri benda. Sebenarnya At-Takiri itu seberang takir. Orang seberang takir. At-Takiri yang dinisbahkan kepada seberang takir. Dia ambil seberang takir, ambil yang kedua. Tu kita kena faham tu. Nisbah. Jadi kalau orang Gelung Bila tu Al-Bilali, orang lelaki, kalau perempuan Al-Bilaliyah.
Lepas ni tok di belakang nama tu Al-Bilali ataupun Al-Bilaliyah. Nisbah kepada kampung Gelung Bilal. Baik, itu asal An-Nawawi. Semua sama juga dengan Al-Bukhari. Bukhari bukan nama. Bukhari nisbah kepada negeri Bukhara. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Tu nama dia. Baihaqi bukan nama. Nisbah kepada daerah Baihaq. Nama dia adalah Ahmad bin Husain. Okey, nama dia lain. Nasai, Imam Nasai kita dengar. Nasai bukan nama. Nasai nisbah kepada daerah Nasa. Kawasan, nama tempat. Nama dia adalah Ahmad bin Shu'aib. Tirmizi bukan nama. Nama dia adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Tapi bukanlah salah letak nama Bukhari ke, Nasai ke, Baihaqi ke, tak salah sikit pun. Tak ada masalah. Bukan salah. Cuma kita nak khabar tu bukan nama asal. Tapi orang kita guna nama. Tak ada masalah. Orang tua dulu teruk lagi nama. Lepeh, beng bulat. Kang dulu teruk lagi kang nama. Tak ada masalah pun. Bukan salah pun. Boleh tak je nama. Tak ada masalah. Tapi sebaik-baik nama adalah nama hak yang makna dia comel. Okey, hak tu yang sebaik-baik nama. Okey, itu cerita secara ringkas Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi lagi, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala bagi kepada Imam Nawawi ni zuk sangat kepada ilmu, zuk sangat kepada mengarang, mengajar apa semua sekali. Siapa ke lupa setara nak nikah. Cakap kita mudah-mudah lupa nak nikah. Maksudnya tak nikah setara. Dia termasuk di antara ulama yang mana tidak berkahwin. Al-ulama'ul uzzab. Ulama-ulama yang tidak sempat berkahwin. Bukan dia menolak sunnah berkahwin. Mana mungkin dia menolak. Dia adalah ulama hadis, orang yang kuat beramal dengan ilmu. Tapi oleh kerana kesibukan dengan mencari ilmu, tak sempat. Mungkin tahun depan, 4 tahun depan. Macam orang kita lah. Lagi tak boleh. Rumah tu duk kerja dah nak nikah. Tiba-tiba mati gitu je. Tinggal rumah. Baik. Jadi Imam Nawawi tak sempat sekarang nak nikah. Dia termasuk dalam golongan ulama al-uzzab. Dia ramai ulama yang tak nak nikah. Duk sibuk kepada ilmu. Di antaranya Syekh Ibn Taymiyah, Imam Tabari, pengarang kitab tafsir yang terkenal. Tak silap ingat. Imam Nawawi, ramai. Sehingga kan seorang ulama nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullahu ta'ala buat satu kitab. Yang mana tajuk kitab tu Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang tak nak nikah. Lebih kurang tebal tu kitab. Baik. Allah Rabbi memang cukup hebatlah cerita buat-buat ni. Di antara kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi nama dia kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita akan baca kitab ni. Jadi kitab ni baca tak tahulah nak habis bila mati tuang dulu pun tak tahu. Sebab sebulan sekali. Sebulan sekali kan. Tak tahu lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu min al-muqarrabin al-abrar, wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. Hingga kepada akhir panjang muqaddimah dia. Sebenarnya benda hamba yang bawa ni terjemahan, tapi yang membuka juga hak Arab. Sebab kadang-kadang hamba ni tengok terjemahan kita tak faham hak yang dia terjemah. Jadi kita lebih mudah faham hak Arab. Bukan nak ayat kita pandai bahasa Arab, kadang-kadang terjemah ni tak sampai maksud. Baik. Jadi benda kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hamba baca tadi tu tak ada bagi sebenarnya, tapi baca laju tu sebab dia ada kaedah. Dia kaedah nahwu. Apabila kita pandai nahwu, kalau tak ada baris kita boleh baca. Tapi kalau tak pandai nahwu, jarang pula belajar hak ada baris boleh baca. Dia kena ilmu je sebenarnya. Baik. Katanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang tunggal, Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Kuasa. Lepas tu dikata Al-Azizil Ghaffar, Tuhan yang mana yang Maha Perkasa, lagi pula yang Maha Mengampun. Allah Rabbi. Kita kalau kita faham apa yang diungkap oleh Imam Nawawi, sebenarnya ada makna yang tersirat di sebalik ungkapan dia.
Tengok kita ambil cuba hurah sikit Imam Nawawi kata lagu Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, lagi pula Maha Kuasa. Al-Qahar, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa makna Al-Qahar? Tiada sesiapa pun yang dapat mengatasi Allah. Setiap benda yang Allah Ta'ala kehendak pasti akan berlaku. Allah Rabbi. Tidak ada siapa pun yang dapat mengatasi Allah. Allah Ta'ala dapat mengatasi semua sekali. Apa yang Allah Ta'ala berkehendak pasti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala tidak berkehendak pasti tidak akan berlaku. Okey, tengok. Lepas tu Al-Aziz yang Maha Perkasa. Lebih kurang dengan makna Al-Qahar. Tuhan yang Maha Perkasa. Tidak ada siapa pun yang dapat mengalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat lagu mana pun hamba dia. Tetapi dalam masa yang sama, Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Mengampun. Cuba kita tengok. Dalam muqaddimah dia, Imam Nawawi menyebut dua sifat. Yang pertamanya sifat Qahar, lepas tu sifat Al-Aziz. Dalam masa yang sama dia sebut sifat Al-Ghaffar. Dia kalau kita belajar Al-Asma'ul Husna ataupun sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dia di sana ada nama yang dikenali sebagai sifat Jamal, dan di sana ada nama Allah yang dikenali dengan sifat Jalal. Benda pula sifat Jamal, sifat Jalal. Okey. Sifat Jamal, sifat comel, sifat elok. Sifat Jalal, sifat agung. Di sifat Jamal adalah sifat tu apabila kita memandang, kita syuhud, maka akan lahirnya perasaan kasih kepada Allah. Akan lahirnya perasaan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Tu dipanggil sifat Jamal. Ketika kita melihat dosa kita, Allah Rabbi, banyak siapa pun tidak terlepas daripada dosa. Siapa pun dia, melainkan para Nabi dan para Rasul sahaja. Sama ada dia tu ustaz, dia tu tok guru, letak golongan orang yang alim dulu. Ustaz ke, tok guru ke, tok imam ke, tok bilal ke, semua tak terlepas daripada dosa. Semua melakukan dosa. Orang awam lebih lagi. Baik. Cuma perbezaannya orang yang dekat kepada agama dengan orang yang jauh daripada agama adalah orang yang dekat kurang sikit buat dosa. Orang yang jauh banyak sikit. Tapi setiap anak Adam tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Sehingga kan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Allahu Rabbi. Ketika kita melakukan kesalahan siang dan malam, siang malam, tiba-tiba Allah Ta'ala di antara nama dia Ghaffar. Bukan setakat mengampun, bahkan Maha amat mengampun. Itu makna Ghaffar. Tuhan yang amat mengampun. Allahu Rabbi. Tuhan yang amat mengampun. Ini dipanggil sifat dia, sifat Jamal. Ketika kita melihat kesalahan kita cukup banyak, tengok kesalahan dulu. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada kita seluas-luasnya. Akan lahir perasaan dalam hati kita, satu perasaan yang mana kita amat berkeinginan dengan apa yang ada pada Allah. Mari lahir dalam perasaan hati kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat contohlah. Mak duk jaga anak, start daripada kecil sampai ke besar, start daripada merah, nak nyamuk seekor pun nak uji ketik. Usah kata ular, nyamuk seekor pun nak uji ketik. Tiba-tiba anak besar saat ni tu bukan setakat ada cara ke mak, buat nyanyi pula ke mak, kata pula mak macam-macam. Tiba-tiba anak balik di rumah bertentang mata dengan mak. Mak saat ni tu keluar daripada mulut dia, wahai anak kesayanganku, Allah Rabbi. Dengan kejahatan anak buat kepada mak, molek-molek ada mak masih lagi membuka ruang, membuka tangan untuk menerima anak dia dengan perkataan anak kesayanganku. Benda perasaan anak ketika tu. Dia tengok kejahatan dia, tengok pula kebaikan mak dia, Allah Rabbi. Akan lahir perasaan kasih kepada Allah. Kepada mak dia. Gitu juga hamba ketika dia melihat kejahatan dia, dalam masa yang sama dia tengok Allah Ta'ala bersifat dengan Ghaffar, Allah Ta'ala bersifat dengan Rahim, Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman. Maka lahir perasaan dalam hati, perasaan kasih, perasaan mengharap dengan apa yang ada pada Allah. Ni dipanggil lahir daripada hati ketika dia memandang sifat Jamal, lahir perasaan rajak. Ni dipanggil rajak. Kan kita khauf dengan rajak, harap dengan takut. Dia kena seimbang. Dia harap ketika mana kita melihat sifat Jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuh pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita banyak dosa, kerana di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Mengampun. Al-Qahar adalah sifat Jalal. Sifat Jalal, sifat agung. Yang mana kalau orang memandang kepada sifat Al-Qahar, sifat Aziz, maka lahir perasaan gerung dalam hati dia. Allah Rabbi takutnya, gerungnya dalam hati. Maka ketika itu akan lahir
perasaan khauf kepada Allah. Itu dipanggil raja dan khauf. Ketika seseorang dia syuhud, dia memandang kepada sifat jamal Allah, maka akan lahir perasaan raja kepada Allah. Ketika dia memandang kepada sifat jalal Allah, akan lahir perasaan khauf. Cuba tengok dalam Quran, dalam surah Sajdah. Yang kita biasa duk dengar seorang tu imam baca pagi Jumaat, cuma duk perhati je sebab ngantuk. Baik, tu imam baca lagu mana? Tak tahu sini baca tak? Surah Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tengok, tatajafa junubuhum, renggang lambung-lambung mereka itu 'anil madaji' daripada tempat tidur. Maksud dia lenggang, lambung dia renggang daripada tempat tidur. Kinayah daripada berjaga malam, bangun tengah malam. Buat benda pasang TV tengok bola, balas WhatsApp, layan Facebook dah. Yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Allah Taala. Khaufan, dalam keadaan hati dia takut. Wa tama'an, dan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Khauf dengan raja. Baik. Allahu Rabbi, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tunggal dan maha kuasa, yang maha perkasa lagi mengampun. Cuma sebenarnya dipanggil ahwal qalbiyah, hal-hal benda yang mari dalam hati, ataupun dipanggil kalau dalam ilmu tasawuf dipanggil waridat, benda yang datang dalam hati adalah setelah daripada seorang tu mulazamah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memandang kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka lahir perasaan-perasaan tersebut, perasaan kasih, perasaan cinta, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Imam Nawawi pada muqaddimah dia buat mari, kerana dia orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Taala. Dia cakap ni bukan cakap macam burung tiung, dia cakap adalah daripada benda yang dia rasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tunggal dan maha kuasa, yang maha perkasa lagi pula maha pengampun, yang mentakdirkan, Allah Ta'ala yang mentakdirkan dan mengatur segala sesuatu. Setiap benda yang berlaku adalah mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala menghendaki berlaku sesuatu, pasti akan berlaku. Kalau Allah Taala tidak menghendaki, pasti tidak akan berlaku. Sehingga Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, kata Rasulullah, "Ma minkum min ahadin", tidak ada seorang di kalangan kamu pun, illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, melainkan sesungguhnya telah dituliskan tempat dia daripada neraka ataupun tempat dia daripada syurga. Semua ditulis belaka. Allahu Rabbi, tak ada seorang pun, semua ditulis belaka. Orang ni syurga ke, orang ni neraka. Baik. Lalu tu ada sebahagian daripada sahabat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau lagu tu kita saat ni tu berpegang di atas apa yang ditulis lah, ayat amal ke, kita kena beramal wahai Rasulullah. Dah tulis belaka, dah tetap belaka dah kan? Tulis belaka dah kan? Dah kalau gitu kita berpegang di atas apa yang ditulis ada ayat amal. Kalau sekiranya kita buat amal, kalau misalnya kita ada neraka kau. Kalau kita buat amal di syurga kau. Sedap ikut alasan lagu tu. Baik. Lalu tu kata Rasulullah lagu mana? I'malu, mungkin beramal. Sebab mana? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap seseorang akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk kebahagiaan, maka dipermudahkan untuk dia mencapai benda tangga untuk mendapat kebahagiaan. Tapi kalau dia diciptakan untuk kecelakaan, maka dia akan dipermudahkan untuk melakukan perkara yang membawa kepada kecelakaan. Jadi benda yang kita nak kabarnya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setiap sesuatu tidak akan berlaku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Benda yang tidak dikehendaki oleh Allah Taala pasti tidak akan berlaku. Baik. Di antara rukun iman kita adalah kena beriman dengan kepada qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala musarrifil umur. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan segala sesuatu. Segala sesuatu diatur oleh Allah Taala. Ni kita pada hari ni duduk sini, sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala atur kita. Orang yang rapat dengan Allah, dia melihat ni setiap perbuatan kita ni adalah aturan daripada Allah Ta'ala, supaya hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, kita ingat kepada Allah Ta'ala, di antaranya kita ingat bahawa aku duduk sini pada hari ini adalah aturan daripada Allah. Allah Rabbi, mujur Tuhan tak aku sini. Baru bawa kepada mujur pula.
Sini dia sedar bahawa sini ini adalah aturan Allah. Lepas tu muju Allah Ta'ala tak sini. Kalau Allah Ta'ala tak aku di pusat Kelab Malang, mustahil ke tak mustahil? Allahu Rabbi. No, di Kelab Malang hak yang ubang dah atas bawah molek-molek ada duduk Kelab Malang. Bukan ubang atas saja, sampai ke bawah pun ubang molek ada sebahagiannya duduk Kelab Malang. Tapi kita Allah Ta'ala letak sini. Allahu Rabbi. Muju Tuhan letak sini. Dengan muju tersebut kita jadikan selagi benda tangga untuk kita bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allahu Rabbi, alhamdulillah. Yang pertama kita kena tahu itu adalah nikmat. Dengan kita fikir dia, Allah macam kita ke pusat ni tangga dia. Lepas tu apabila kita tahu itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tidak kepada semua hamba dia, maka membawa kepada kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lepas tu selagi, ya Allah tetapkanlah aku di atas perkara ini sehingga aku bertemu denganmu ya Allah. Kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan kita di atas kebaikan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkan malam sesudah siang. Allah Rabbi silih berganti malam dan siang. Allah Rabbi sekali malam, sekali siang. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan malam sesudah siang agar direnungkan oleh orang-orang yang berakal dan berpenglihatan. Orang yang ada mata hati, dia akan jadikan benda ni sebagai pengajaran. Dijadikan benda ni sebagai tazkirah untuk diingat kepada Allah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala kabur dalam Quran lagu mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi berselisih malam dan siang menjadi tanda bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Ada pun orang hak yang maksud orang yang mempunyai akal fikiran, orang hak yang guna akal fikiran dia buat mikir. Kalau tidak guna akal fikiran dia tengok saja siang malam penciptaan langit dan bumi sikit pun tak ada benda dalam hati dia. Tapi kalau dia mikir Allah Rabbi hebatnya, sekali malam sekali siang, sekali malam sekali siang, sudah tua dah kita Allah Rabbi hebatnya penciptaan langit, penciptaan bumi. Maka dia akan lahir daripada hati dia satu benda yang dinamakan keyakinan bahawasanya hebatnya pencipta perkara-perkara ni. La ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sehingga habis ayat. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata lagi mana? Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Ta'ala jadi malam dan siang silih berganti untuk mereka yang berkehendak untuk mengambil peringatan. Orang yang mengambil peringatan daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang cukup beruntung, kerana akan lahir keyakinan dalam hati dia bahawasanya hebat pencipta alam ni. Baik. Seterusnya, yang menetapkan malam dan sesudah siang agar direnungkan oleh orang-orang yang berakal dan berpenglihatan. Kita tengok, kita renung ke dok. Sebab dia kata la ayatul liulil albab, menjadi tanda bagi orang yang berakal. Jadi kita renung ke dok. Jadi kalau kita dok renung, jadi bermakna tak ada akal. Tapi tak ada akal di sini bukan gila. Nak ngasau sikit gitu, gila lah nak ngasau sikit. Tapi sebenarnya bukan gila. Maksudnya orang yang tidak menggunakan nikmat akal yang Allah Ta'ala bagi kepada perkara yang baik. Sepatutnya dia boleh guna nikmat akal tersebut untuk mikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Di antaranya perselisihan malam dan siang. Allah Rabbi. Imam Nawawi kalau kita tengok Imam Nawawi kata mukawwirul laila 'alan nahar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan malam sesudah siang. Padahal kalau kira berselisih ganti, tapi dia boleh kata menetapkan siang sesudah malam, boleh menetapkan malam sesudah siang. Tapi bapa dia sebut malam dulu. Kita kena faham kenapa Imam Nawawi sebut malam dulu. Di antaranya wallahu alam adalah malam ni adalah tempat ataupun waktu bermunajat di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni adalah tempat ataupun waktu bekerja di antara hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau siang kita bekerja untuk diri kita, tapi malam adalah bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Mu mesti kena melakukan qiyamul lail. Sebab dia fa innahu da'bus salihin qablakum. Kerana melakukan qiyamul lail adalah adab
kebiasaan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Sebab malam ni adalah waktu untuk kita bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah ulama-ulama, para ulama-ulama orang yang dekat dengan Allah, sehingga kan ada sampai ke sebahagian daripada ulama mengharapkan ke semua kehidupan dia adalah malam, kerana untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi yang menetapkan malam sesudah siang agar direnungkan oleh orang-orang yang berakal dan berpenglihatan. Sesungguhnya yang menyedorkan di antara makhluknya orang yang dipilihnya. Allah Rabbi. Ya, kalau dalam bahasa Arab Imam Nawawi kata allazi ayqadha. Ayqadha ni menyedorkan daripada lena tidur. Di ayqadha digunakan untuk orang tidur. Misalnya kita tengok orang tu tidur, kita pun nak suruh kejut, kita kata ni ayqidhu, kejutkan dia. Tu kejutkan dia, sedarkan dia. Sebab nampak dia tidur, kejutlah dia. Kita nak tinggal belakang dia, nak tinggal seorang. Surah ni ngatuk sangat kan, lepas isyak tidur sekejap. Habis orang balik belakang tak sedar lagi, kita kata kejutlah dia. Bahasa Arab lagu mana? Ayqidhu. Ingat balik guna perkataan tu rumah. Apa ni? Suruh bini kita benda hopang, suruh tu lelaki dia kejut anak lelaki dia. Ayqidhu. Boleh cakap Arab dah suti. Syiar Islam juga kan cakap Arab. Syiar Islam kan. Tak apa, sikit-sikit dalam banyak Okey, ayqadha makna kejutkan. Ayqadha benda mengejutkan, membangunkan. Kalau ayqidh fa'il amar, kejutkan dia. Ayqidhu, kejutkan dia. Jadi diibaratkan orang yang lalai ni daripada mengingati kematian, mengingati akhirat, ingat kepada Allah, diumpamakan dengan orang tidur. Orang tidur, kita kena kejutkan. Begitu juga orang lalai kena kejutkan. Siapa yang menyedorkan orang yang lalai? Allah sebenarnya. Allah yang Ta'ala yang menyedorkan orang yang lalai. Itu kata Imam Nawawi, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu. Allah Ta'ala yang menyedorkan di antara makhluknya orang yang dipilihnya. Orang yang Allah Ta'ala pilih, orang tu Allah Ta'ala bagi kesedaran. Sebab itulah ketika kita telah mendapat kesedaran, kita kena tahu bahawasanya itu adalah anugerah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana bukan semua hamba Allah Ta'ala pilih untuk memberi kesedaran. Allah Rabbi. Itu nikmat. Yang mana nikmat tersebut menjadi tangga untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rapat dengan Allah, dia ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang Allah Ta'ala pilih. Golongan tersebut dinamakan golongan ijtibah. Yang keduanya, golongan yang dia saat itu berusaha untuk mendapat hidayah. Golongan tersebut dinamakan golongan inabah. Yang mana kedua golongan tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yajtabi ilaihi man yasha'. Dia memilih kepadanya mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala pilih kepada Allah Ta'ala untuk balik kepada Allah, kembali kepada Allah, pergi kepada Allah. Mereka yang Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey, so satu golongan, dipanggil golongan ijtibah. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang kembali kepada Allah. Ni panggil golongan inamah. Dia bermujahadah, dia bersungguh beribadat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada dua golongan. Ataupun dalam ilmu tasawuf, dia ada istilah lain sikit. Makna sama je, nama istilah je. Golongan yang pertama dia panggil golongan jazbah, majzub. Golongan yang kedua adalah golongan salik. Golongan jazbah ni kadang-kadang tengah teruk, tengah nano, tengah bolok-mok, tiba-tiba gap Tuhan tarik sekali. Allah Rabbi, nangis apa semua sekali, mari penyesalan terbuka hati untuk jadi baik. Tamat dalam masyarakat kita berlaku lagu tu. Dulu Allah Rabbi mendapat jalan kalau kita tengok dia ni mendapat jalan jadi baik. Dak dang 10 tahun yang kita kata dak dapat jalan saat itu, molek-molek ada lebih baik daripada kita lagi. Kita dapat jalan saat itu, kita saat itu benda mengambil benda urusan Allah Ta'ala, itu salah. Kita itu adalah urusan Allah. Kadang-kadang kesalahan kita ni gitulah. Kita kalau orang yang kita sayang sakit, kena musibah, kita kata itu adalah ujian daripada Allah sebab Tuhan nak ampun dosa dia, sebab Tuhan nak angkat darjat dia. Kalau orang rapat dengan kita, orang baik dengan kita. Kalau orang yang nak rapat dengan kita, musuh kita, kena balik sikit, sebab dia jahat, dia zalim kepada manusia. Kita sekarang itu membahagikan takdir Allah kepada hamba Allah. Itu adalah satu kesalahan. Kita tidak boleh membahagikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas hamba Allah.
kerana itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ramai mana yang kita dengar orang cakap bahawasanya tak payahlah orang ni apa semua sekali, molek-molek ada dah 10 tahun insah, molek ada baik lebih daripada kita. Sebab kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu, sesungguhnya ya Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa pun yang mengasihi, tetapi Allah Taala memberi hidayah kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Baik, jadi ada golongan orang dalam keadaan jahat, dalam keadaan teruk, dok semayang bampu sekali, gak setok sekali. Mungkin kerana perniagaan dia merudung, mungkin kerana dia sakit, macam-macam lah, adalah sebab-sebab dia. Akhirnya jadi baik, boleh-boleh ada. Kalau dulu kok daripada Kelab Malang ke Kelab Malang bertukar semua, habis Kelab Malang dia kenal. Dan ni dah daripada surau ke surau dah tukar. Jangan main. Ni banyak dalam masyarakat kita. Mungkin di kalangan ahli jemaah kita, hamba tu memang ramai lah kita jumpa kan sebelum daripada ni. Mungkin dalam ahli jemaah kita mungkin pernah melalui perkara tersebut. Dalam keadaan ngaruk apa semua sekali, tiba-tiba bangun tidur, mari perasaan tak ada benda, kosong hidup, rasa ruginya sia-sia. Aku kalau duduk gini jadi pakai rawal apa semua sekali. Cuba menukar langkah. Dulu langkah kiri, sekarang ni tukar langkah kanan pula. Dulu maksud langkah kiri buat jahat, sekarang ni dah buat baik dah, tinggal belaka benda-benda yang jahat buat baik. Tu dipanggil golongan jazbah nama dia. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Ta'ala memilih kepada Allah Ta'ala mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey, satu golongan. Golongan yang kedua adalah wayahdi ilaihi man yunib. Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya mereka yang ingin kembali kepada Allah. Orang ni siang malang dua amal, siang malang dua amal, dia ingin mencapai kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka golongan ni juga Allah Ta'ala bagi hidayah. Baik. Jadi dah kalau lagu tu kalau Allah Ta'ala benda tu adalah pilihan Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita tidak berusaha pun, kalau Allah Ta'ala kehendaki tetap kita dapat. Kalau lagu tu lah yang usaha pun tak apa. Ada juga buat alasan kau tu pula usaha lagi. Dan kan ada juga golongan Allah Ta'ala kehendaki supaya dia kembali kepada Allah kan. Walaupun dia tidak berusaha, tapi itu adalah pilihan mutlak daripada Allah Ta'ala kan. Contoh Fudail bin Iyad, kan biasa dengar kan cerita Fudail bin Iyad, penyambung, orang yang cukup teruk, orang yang cukup teruk. Malang saat itu tengah malam dia khabar pagar sebab dia duduk gila ke seorang puak. Khabar pagar sebab duduk gila kepada seorang perempuan. Gitulah lebih kurang ceritanya. Tapi dia dengar satu ayat orang tu tengah baca malam, yang mana ayat saat itu seperti panah terus masuk dalam hati dia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Tak sampai lagi masa ke orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka itu untuk mengingati Allah. Terus seperti panah beracung masuk dalam hati dia, nangis ditulis. Tengok, tu dipanggil golongan jazbah. Dan kalau sekiranya kita pilihan Allah Ta'ala, kalau kita nak baik pun, kalau Allah Ta'ala pilih jadi baik juga, jadi tak payah perlu berusaha lah. Kan Allah Ta'ala Al-Hadi, Tuhan yang memberi hidayah kan. Orang nak beri hidayah kepada siapa yang dia kehendak, ikut dia lah. Jadi kalau kita tak berusaha, tapi kalau Allah Ta'ala kehendak, tetap kita dapat hidayah. Ada juga orang guna alasan tu kan. Tak payah usaha lah, duduk dalam keadaan jahat gitu lah. Sampai masa tu Tuhan nak tarik dapat hidayah kot lah. Kita nak jawab apa ni? Kita jawab gini, cara dia mudah je. Allah Ta'ala Al-Hadi, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga Ar-Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki. Dan apa tidak guna hal rezeki sama cegah hal hidayah saat ni. Tak payah kerja lah, kerja buat benda. Dah Tuhan kan, kalau Tuhan nak bagi rezeki juga, mudah kerja pun. Guna kaedah sama. Baik, jadi sebagaimana Allah Ta'ala Ar-Razzaq, tapi Tuhan suruh kita cari rezeki, berusaha. Begitu juga Allah Ta'ala Al-Hadi yang memberi hidayah, Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya berusaha untuk mendapat hidayah. Baik. Seterusnya, kata dia, yang menyedarkan di antara makhluknya, orang yang dipilihnya. Allahu Rabbi. Kemudian, dimasukkannya di dalam golongan orang-orang yang baik. Dan memberikan taufik kepada hamba pilihannya, kemudian menjadikannya daripada orang-orang yang mendekatkan diri dan abrar, maksudnya orang yang baik, serta menyedarkan siapa yang dicintainya. Allah Rabbi, orang yang dapat sampai kepada tahap yang tinggi. Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada orang yang Allah Ta'ala cinta kepadanya, kemudian menjadikan mereka sebagai orang yang zahid di dunia ini. Maksud zahid ini, hati dia tidak bergantung dengan dunia. Maksud hati tidak bergantung dengan dunia adalah dia tidak letak dunia dalam hati. Dia hanya letak dunia dalam tangan. Bukan maksud orang yang zahid ni ataupun orang yang bersifat dengan zuhud adalah orang tu orang sesat. Bukan.
Orang tak ada benda, fakir miskin. Tak. Kadang-kadang dia tak ada benda, tapi dia sebenarnya bukan, tidak ada sedikit pun sifat zuhud dalam hati dia. Lambat tengok barang orang. Lipat orangnya bahang. Lipat Jepun pun molek-molek ada bahang. Okey, sebagai contoh. Itu adalah golongan hak yang cukup cinta kepada dunia. Walaupun tidak ada benda di dia. Tapi kalau sekiranya banyak harta hak yang dia miliki tapi dia tak letak dalam hati, maksudnya harta tersebut sedikit pun tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah, maka walaupun kekayaan yang ada pada diri dia, tapi sedikit pun tidak menafikan dia bersifat dengan sifat zuhud. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji golongan hak yang bekerja tapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Beberapa orang lelaki yang mana perniagaan dia, jual beli dia sedikit pun tidak melalai untuk dia mengingati Allah. Walaupun dia niaga, walaupun dia kerja, tapi ada ruang untuk dia belajar agama. Ada ruang untuk dia sembahyang berjemaah. Ada ruang untuk dia melakukan kebaikan. Golongan ni adalah golongan yang cukup dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Beberapa orang lelaki yang mana perniagaan dia, jual beli dia sedikit pun tidak melalai dia daripada mengingati Allah, mendirikan zakat, menunaikan sembahyang, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Baik. Allah Rabbi, serta menyedorkan siapa yang dicintainya, kemudian menjadikan mereka sebagai orang yang zahid di dunia ini. Dia letak dunia di tangan saja, bukan di hati. Maksudnya, kalau sekiranya ada pertemuan di antara dunia dan di akhirat, maka dia tidak mengutamakan dunia, bahkan dia mengutamakan akhirat. Itu orang yang letak dunia di tangan, tidak letak di dalam hati. Baik. Sebagaimana kalau kita tengok sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf adalah orang yang cukup kaya. Uthman bin Affan adalah orang yang cukup kaya. Begitu juga Abu Bakar. Tak ada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun adalah orang yang banyak harta. Tidak ada satu hadis yang sahih pun menyabitkan bahawasanya Rasulullah adalah orang yang miskin. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menyabitkan bahawasanya Rasulullah adalah orang yang miskin. Itu kita kena faham. Ada pun hadis yang kita biasa dengar sebelum daripada ni kan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hiduplah aku dalam keadaan miskin, mati aku dalam keadaan miskin, dan himpun aku bersama dengan orang miskin. Hadis tersebut ulama hadis berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis tersebut adalah hadis dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran. Ada sebahagian yang lain, di antaranya Imam Baihaqi mengatakan hadis tersebut masih lagi boleh diterima. Bukanlah kata hadis itu hadis palsu, bukan kata hadis bersangatan dhaif, boleh lagi diterima. Cuma miskin di sini bukan miskin harta, tapi maskanah dengan makna khudur', dengan makna rendah diri. Okey, itu dalil yang pertama, perkara yang pertama. Yang keduanya, tahu tak Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah. Buka dalam kitab Sahih Bukhari, bab yang pertama sekali. Di antaranya hadis kata sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah. Kita tidak akan boleh kata seorang tu pemurah melainkan seorang tu suka memberi. Betul tak? Dia nak beri dia, nak beri barang orang. Tak barang dia sendiri ya. Boleh faham ke tak? Ajwadan nas, orang yang paling pemurah. Baik. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan sifat pemurah Rasul lebih lagi tinggi pada bulan Ramadan, ketika mana dia berjumpa dengan malaikat Jibril. Allah Rabbi, seorang pemurah, macam mana nak dikatakan dia orang yang paling pemurah di kalangan orang Arab di zaman tu? Tak ada orang yang paling pemurah Rasulullah. Okey, baca buku dalam Syama'il Muhammadiyah, di antara sifat Rasulullah dia, kana la yaruddu sa'ila. Rasul tidak pernah menolak orang yang meminta. Siapa pun mari minta dengan Rasul, pasti Rasul bagi. Sehingga kan kalau tak ada benda dalam kocek Rasulullah, Rasul akan berhutang, suruh orang bagi, dan Rasul akan bayar hutang tersebut. Allahu Rabbi. Baik, seorang yang cukup pemurah. Dalam peperangan dulu, ada harta ghanimah, nama harta rampasan perang. Bahagian Rasulullah daripada harta rampasan perang adalah 1/5. Banyak. 1/5 rampasan perang bukan 4-5 ya. Berjuta-juta. Rasulullah boleh 1/5 daripada keseluruhan rampasan perang. Dan Rasulullah dia habis Rasulullah bersedekah. Baik. Allah Rabbi. Jadi nak kabarnya, masalah kekayaan bukanlah menghalang sifat zuhud.
Sifat zuhud, dia ada sifat yang ada dalam hati. Kekayaan, kalau sekiranya orang tu kaya, maka dia letakkan kekayaan di tangan, dia tidak letak di dalam hati, maka dia adalah orang yang zahid. Dia tidak bergantung dengan dunia hati dia. Maka mereka pun berijtihad. Ini sifat mereka ini, berijtihad maksudnya bersungguh untuk memperolehi keredaan Allah Ta'ala. Allahu Rabbi wa ridwanun minallahi akbar. Tidak ada dah hak yang paling besar melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni hak yang kita nak sangat. Kita nak buat kebaikan siang malam, tujuan kita adalah untuk mencapai keredaan Allah. Macam-macam orang ni lambat bunyi orang nak bersedekah, dia akan tolong ulama ni, lambat dengar orang nak kuliah majlis ilmu, dia akan pergi. Orang ni lambat dengar orang baca Quran, dia pergi. Orang ni gini. Jalan-jalan kebaikan tu masing-masing ada ahli dia. Masing-masing ada ahli dia. Ada orang yang suka dengar, ada orang yang suka duduk dalam jemaah Islam, ada orang yang suka lambat ada program ngaji Quran, dia orang yang mula-mula siapa. Tujuan satu je, benda tujuan untuk mencapai keredaan Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Keredaan daripada Allah, hak yang paling besar sekali. Tak ada dah hak yang paling besar melainkan keredaan daripada Allah. Jadi golongan ni, ketika Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada dia, hati dia sedar dah, hati dia ada dah cahaya, maka ketika tu dia saat itu berijtihad, bersungguh untuk memperolehi keredaan Allah melalui amal-amal kebaikan yang dia buat, dan bersiap-siap untuk kehidupan yang kekal. Maksudnya kehidupan selepas daripada matian. Dia akan membuat persiapan, persediaan untuk menghadapi hari kematian dia. Baik. Dan bersiap-siap untuk kehidupan yang kekal, dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala. Setiap perkara yang menimbul kemarahan Allah, iaitu masalah maksiat, dia tinggal belaka. Kalau sekiranya jatuh dalam maksiat, terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan takut akan seksa neraka. Dalam hati dia mari perasaan takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Rabbi. Jadi apabila ada perasaan takut lagu tu, orang ni dia akan berjalan tu dengan beringatlah, macam orang jalan dalam duri boleh. Orang jalan dalam duri lipat tak pakai, akan beringatkan jalan, dan jalan duduk gitu. Robang darah kaki kau. Baik, dia jalan beringat. Begitu juga apabila orang tu ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jalan siang malam pun beringat, ni Tuhan larang ke tak, ni salah ke tak. Kita gomoh dulu baru kita tanya hukum. Boleh ke tak? Ustaz kata tak boleh awak dah. Salah awak gitu dosa awak gitu. Dah ada ke pandangan-pandangan awak yang kata boleh? Pula dah. Suruh ustaz cari pula, takut ada pandangan awak yang kata boleh. Sakit sungguh. Baik. Seterusnya katanya untuk melakukan ketaatan kepadanya dan selalu mengingatnya pagi dan petang, malam dan siang, dalam segala keadaan, sehingga bersinarlah hati mereka dengan cahaya yang cemerlang. Allahu Rabbi. Dia masalah dapat ingat kepada Allah, dapat dekat kepada Allah dalam semua keadaan ni bukan suatu benda yang kecil, bukan benda yang besar. Boleh ingat kepada Allah, boleh rapat kepada Allah, boleh dekat dengan agama dalam semua keadaan, semua tempat. Allahu Rabbi. Keadaan gembira, keadaan berduka, keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sakit, keadaan masih lagi benda yang sama. Allah Rabbi itu adalah satu anugerah yang cukup besar. Sebab kadang-kadang kita ni jadi baik kerana suasana orang baik. Jangan main. Kadang-kadang kita jadi baik sebab benda, sebab suasana orang baik. Sebab tu penting kita duduk dalam suasana orang baik, masyarakat baik, supaya kita jadi baik. Dan ada orang ketika dia bertukar ke tempat yang lain, duduk luar negara, duduk Amerika ke, duduk Britain ke, duduk Australia ke, duduk New Zealand ke, yang mana duduk tempat tu tak ada orang Islam pun. Kau sikit kau cari dah, kau cari hak dulu kuat. Pasese. Dulu ada gak piah, lepas tak ada dah. Sikat rambut pula bojeng tu. Ngorak orang puang pula tengok. Benda hak yang berlaku ni bukan benda hak yang kita reka-reka cerita. Benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Ada sebahagian daripada pelajar-pelajar agama bercerita hak yang penuh berlaku. Sebahagian daripada pelajar agama, ketika dia tidak terkena kejutan budaya, duduk di dalam kawasan tahfiz, pondok dan seumpamanya, tiba-tiba pergi kerja sekejap ke Lumpur, habis cabut getah habis. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak dia di antara orang yang pilihan Allah Ta'ala adalah berubah keadaan, berubah tempat, tetap dia adalah hamba Allah. Maksudnya
suasana sedikit pun tidak dapat mengubahkan dia. Kita kadang-kadang suasana dapat mengubahkan kita. Kita duduk sini jadi gini, duduk sana mula-mula okey, dah lama habis hanyung di suasana. Payah kita nak cari orang yang dapat mengubah suasana. Tapi suasana dapat mengubah dia memang cukup banyak. Payah kita nak cari orang yang dapat mampu mengubah suasana. Orang yang hebat, para nabi, para rasul, dia dapat mengubah suasana, keadaan. Orang yang hebat tu. Baik, Allah Rabbi. Siapa ke dalam segenap keadaan dia saat itu tetap di dalam ataupun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ku curahkan segala puji atas segala nikmatnya. Okey, kita kena berhenti situ dulu lah. Ku curahkan segala puji. Tu dia puji pula kali yang kedua. Kita mengharapkan insya-Allah ada manfaat daripada apa yang kita mendengar pada malam yang mulia ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun kesalahan kita, membaiki kekurangan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya musarrifal qulub صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.